قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang keempat, daripada kepercayaan i'tiqad yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam, iaitu i'tiqad bahawa tidak ada dosa dan pahala, tidak ada syurga dan neraka, tidak ada bangkit hidup semula sesudah mati, tidak ada hari kiamat, dan segala perkara yang berlaku padanya pada hari kiamat. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Astika Hadis. Kita sedang melihat perkara-perkara yang membatalkan iman, atau dia panggil nawaqidul iman, perkara yang merungkaikan uqdatul iman, ikatan iman yang kita simpul. Dia bahagikan kepada tiga. Satunya yang berbentuk i'tiqad, berbentuk kepercayaan di dalam hati kita. Jadi yang kita duk lihat noktah-noktah ni yang berkaitan dengan i'tiqad dulu. Bahagian yang kedua nanti bahagian perkataan keluar di mulut kita. Jadi yang keempat daripada i'tiqad yang boleh mengeluarkan kita daripada agama, daripada Islam, atau dengan kata lain murtadlah kita, iaitu i'tiqad bahawa tidak ada dosa dan pahala. Ni benda yang duk main dalam hati je ni, sebab dia kepercayaan. Saat kita buat dosa tu berasa tak ada dosa ke, ataupun tak ada pahala ni. Saat kita buat salah, buat maksiat tu berasa macam mana dalam pegangan kita? Duk berasa macam tak ada malaikat-malaikat ni yang duk catat baik buruk ni. Tak ada syurga-syurga neraka ni. Pegangan kita gitu. Maka ia adalah salah satu daripada perkara yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Sebab dalam iman ni ada tiga benda besar perbicaraan iman. Satu berkaitan dengan ilahiyah, berkait dengan ketuhanan. Yang kedua berkait dengan nubuwah, berkait dengan kenabian. Dan yang ketiga berkait dengan ghaibiyah, berkait dengan perkara ghaib yang tak nampak dengan mata kasar kita. Mata kepala kita ni tak nampak. Maka salah satu daripada perkara ghaibiyah yang perlu kita imani ada walaupun tak nampak dengan mata lendai kita ni, ialah dosa dan pahala. Bila buat jahat ada dosa, bila buat baik ada pahala. Bila kita berdosa dan tak bertaubat, maka balasannya nanti neraka. Bila kita jadi ahli ibadah, ahli ta'ah, maka balasannya adalah syurga. Begitulah lepas daripada mati, ada bangkit semula, ada hari kiamat, ada perhitungan, ada mizan, ada sirat, ada kausar. Itu semua tu berkait dengan ghaibiyah. Kita tahu mana? Tahu perkhabaran daripada Allah sendiri.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tahu mana? Tahu daripada lisan baginda Nabi SAW. Maka salah satu daripada ayat Quran yang banyak-banyak tu, Allah Ta'ala sebut tentang dosa dan pahala. Kata Allah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ni maknanya kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksudkan dengan laha ni? Dalam tafsir Al-Baghawi dia sebut laha dengan kasabat ni ialah ajruhu wa thawabuh. Pahala lah diberikan pada orang yang melakukan kebaikan, ketaatan. Begitu juga sebagaimana diberikan pahala, kebaikan, kebajikan kepada orang yang buat baik ni, wa 'alaiha maktasabat. Dipakai ala menunjukkan benda yang tak elok. Maka 'alaiha maktasabat. Maknanya dalam tafsir Al-Baghawi sebut 'alaiha wizruh. Atas orang yang buat dosa ni ada, atas orang yang buat kejahatan tu ada dosa. Cara Allah Ta'ala bercakap tu pun kita boleh nampak dah. Buat baik ni mudah, buat jahat ni susah. Cara Allah Ta'ala pilih ayat, pilih apa? Pilih kalimah dalam bahasa Arab. Bila Allah Ta'ala cerita tentang buat baik, buat taat, dia pakai kasabat. Tapi bila Allah Ta'ala cerita buat jahat, buat maksiat, dia pakai iktasabat. Asal usul kalimah sama. Daripada kaf, sin, ba. Dua-dua kalimah tu. Cuma kalimah yang kedua ada tambahan alif dan ta. Bila bertambah huruf pada binaan kalimah, mesti bertambah pada makna. Tu kaedah ulama lughah letak dah gitu. Ziyadatul mabna tuaddi ila ziyadatil makna. Dia tak akan sama dengan makna kasabat bila dia pakai iktasabat. Dan di antara dua kalimah tu pun ulama kata iktasabat tu menunjukkan susah dah pada nak sebut. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi Jumaat tadi kan, ataupun semalam baca dah. Dalam kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihimassalam. Allah Ta'ala guna satu dengan kalimah tastati', satu lagi guna kalimah tasta'. Tu daripada asal sama tu, tapi Allah Ta'ala nak isyarat dah dengan kalimah tu. Pada masa sebelum Nabi Allah Khidir bagi penjelasan kenapa dia buat gini ni, benda tu duk main rumuk dalam hati Nabi Allah Musa alaihi salam. Duk main tak nampak lah. Tak nampak kenapa duduk buat bunuh orang, bertebuk kapal. Saat orang tak layan elok, kita buat baik pula. Duk main benda tu dalam diri Nabi Allah Musa tu, yang keluar mulut tanya Nabi Khidir tu. Lalu masa tu Allah Ta'ala guna perkataan tastati'. Bila dia clear dah, dicerita dah oleh Nabi Allah Khidir alaihi salam, maka dia guna tastati', lebih ringan pada sebut. Supaya ni nak beritahu buat kebaikan ni kasabat, senang je. Nak buat benda baik tak perlu bersembunyi. Tapi nak buat benda jahat kena sembunyi. Tengok orang nak ngedar dadah. Bukan main lagi, bubuh mana dalam cushion kereta. Ada yang telan boleh jadi dah. Bubuh dalam perut ke, dalam mana tak kira lah. Cuma nak sebutnya, bila dia buat kerja haram, susah. Tengok kita kan senang, keluar pergi hijau, balik hijau, keluar hijau, balik hijau. Tak ada rasa takut pada siapa-siapa. Sebab apa? Buat benda senang. Buat benda halal. Orang yang berkahwin, gilah bini nak pergi ke mana, nak pimpin tengah jalan raya pun tak apa, nak letak tangan atas bahu bini pun tak apa,
nak letak kepala atas bahu bini pun tak apa. Sebab apa? Bini dia. Tapi cuba kalau tidak bini, tak beranilah buat depan orang. Lebih-lebih lagi nak buat lebih daripada tu. Kena cari mana kita? Hotel. 1 bintang, 2 bintang, sampai 10 bintang kalau ada hotel. Cuma nak sebutnya ialah kena cari tempat yang tersembunyi nak buat dosa. Tu kata orang nak curi, kena usaha berjaga di waktu malam. Pukul 2, pukul 3 orang yang tak buat jahat lena duk tidur molek-molek, rehat diri. Dia tak tidur. Sebab apa? Duk mikir nak buat kerja jahat. Tu kata isyarat daripada kalimah Allah Ta'ala pilih tu pun kita boleh tahu dah jalan baik ni jalan yang senang je. Habis tu kita berasa tak senang juga nafsu kita. Tu lalu kot tasawuf dah. Nafsu kita memang tak setujulah benda taat, benda maksiat. Nafsu setuju. Sebab tu nampak sedap, nampak senang walaupun susah. Walaupun susah tapi jadi senang. Walaupun jauh nak pergi bertemu dengan budak perempuan tu. Tuan-tuan baca kes, ada satu kes satu kan, dia duduk viral tu. Dia berzina dengan budak perempuan tu, ambil masa 1 jam perjalanan nak pergi tempat budak perempuan tu. Tapi kenapa dia boleh redah, boleh rempuh pergi juga dalam masa 1 jam ni? Sebab maksiat hati suka. Tapi kalau nak mari masjid, dekat dengan rumah tak sapa walau 2 minit. Sebab nafsu tak suka. Tu yang Nabi sebut huffatin naru bisyahawat. Neraka ni dikelilingi oleh benda yang disukai oleh syahwat kita. Wa huffatil jannah bil makarih. Dan dikelilingi syurga ni benda yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Itu perlu kepada mujahadatun nafsi. Itu cerita dalam ilmu tasawuf. Cuma nak sebut sininya, ayat Quran mari cerita pada kita ada dosa dan ada pahala. Begitulah ayat-ayat yang lain lagi cerita tentang syurga, neraka, akhirat dan sebagainya. Baik, yang kelima, i'tiqad bahawa ruh orang-orang mati berpindah-pindah dari satu tubuh ke satu tubuh yang lain. Orang mati dah. Seseorang yang dah meninggal dunia, roh dia boleh masuk dalam tubuh orang hidup. Ni i'tiqad dia. Dia percaya gitu. Dia pegang gitu. Orang yang dah meninggal, roh dia boleh masuk dalam tubuh orang hidup. Contoh, ayah kita dah meninggal dah. Jadi, kita sebagai anak ni, roh ayah tu masuk dalam tubuh kita pula. Jadi siapa kita? Jadi anak ke jadi ayah? Jadi ayah. Tu kepercayaan dia. Ada orang yang percaya benda ni. Dia percaya roh orang-orang yang dah mati masuk dalam roh orang hidup. Dia berasa roh Imam Syafi'i masuk dalam tubuh dia. Dia jadi siapa? Imam Syafi'i. Khoya jadi alim. Khoya jadi alim. Khoya jadi apa? Pandai dalam bidang agama. Tu yang jawab semua soalan tu. Ni dia panggil istilah tanasukhul arwah dipanggil. Istilah ruh berpindah daripada yang dah mati masuk dalam tubuh manusia yang dah hidup. Ni di antara fahaman yang dianuti oleh Syiah Ismailiyah. Dianuti juga oleh Hinduism. Hindu. Atau fahaman dalam agama Hindu. Dianuti juga oleh Buddhis. Orang yang beragama Buddhis. Lepas tu dia bukan tanasukhul arwah daripada manusia yang dah mati, roh dia masuk dalam diri manusia yang masih hidup. Tu satu fahaman. Dia ada fahaman yang kedua dan yang ketiga. Fahaman yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua dia panggil tafasuh. Dia panggil tafasuh ni,
roh orang yang mati masuk dalam haiwan yang hidup. Ayuh kita mati, lepas tu tengok-tengok ada seekor kucing duk mari main depan rumah kita. Hei, kucing ni ayuh aku kau. Dia jadi gitu. Kucing ni ayuh aku, roh masuk dalam dia kau. Tak pernah kucing ni mari duk main dengan depan rumah ni. Tiba-tiba bila ayuh mati dia mari duk main sini ni. Takut dia ni ayuh aku yang dah mati. Tu dipanggil tafasuh dipanggil. Ada satu lagi dipanggil tarasuh. Tarasuh ni roh manusia yang dah mati masuk dalam jamad, masuk dalam benda yang tak bernyawa. Ada juga kepercayaan macam tu. Kita bunyi peliknya. Kalau kita baca luar sikit, fahaman-fahaman yang salah ni, banyak orang boleh percaya. Kita pun mikir pelik sungguh. Macam mana dia boleh percaya? Padahal dalam Quran cerita di akhirat nanti, Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabak. Baca kitab kamu. Kalau Allah Ta'ala jadikan apa yang mereka faham ni, roh orang yang dah mati boleh masuk dalam roh orang hidup, dah di akhirat nanti nak baca kitab siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, boleh masuk dalam jasad orang yang datang kemudian di zaman kita ni. Lepas tu mati dua-dua, katakanlah bangkit di akhirat nanti. Orang ni nak baca kitab siapa? Kitab dia ke kitab Abu Bakar As-Siddiq? Tu kata fahaman tu celaru. Fahaman tu fahaman yang batil, yang boleh membatalkan akidah, mengeluarkan kita daripada Islam. Tu ulama sebut antaranya Dr. Ali Jum'ah pernah sebut juga ketika orang tanya dia tentang tanasukhul arwah. Baik. Maknanya ajaran ini ajaran yang sesat, ajaran yang batil. Mati-matilah, tak ada lah roh kita masuk dalam anak. Serupa dengan ayah dia. Ke roh ayah dia masuk dalam anak? Tak, roh dia lah. Roh ayah dia tak ada dah. Bukan begitu fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Yang keenam, i'tiqad agama kafir lebih baik dari agama Islam. Bukan kata lebih baik lah, kata sama tak boleh dah. Agama Kristian ni sama dengan Islam. Agama apa? Agama Buddha ni sama dengan Islam. Istilah baru dipanggil apa? Plural. Pluralism. Satu je agama. Atas muka dunia ni satu semua agama. Padahal Allah Ta'ala kata dah agama yang ada di sisi dia adalah Islam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman tu turun syariat Nabi Muhammad dah. Tak bakal dah syariat dia kita Injil dulu. Tak ada mari nyapa pula kita Injil dia. Dah, tinggal dah kita Injil dia. Dia tu mari akan datang di akhir zaman jadi umat baginda Nabi. Bahkan dia tak tolak, tak berasa nak naik jadi imam dengan umat baginda Nabi ni. Suruh umat baginda Nabi naik jadi imam. Sebab engkau adalah umat baginda Nabi Muhammad, lebih layak untuk jadi imam. Setara tu Nabi Isa alaihissalam. Mana boleh kita kata Islam ni serupa dengan agama lain, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan Islam sahajalah agama yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala di sisinya. Ni jangan duk ada pegangan berasa agama lain serupa dengan kita. Tu yang ulama asatizah duk berjuang sangat tu. Duk mengatakan sesat fahaman pluralism tu. Sebab tak boleh, kerana agama Islam saja sebaik-baik agama yang mari daripada Allah. Baik, 7. Kalau tak ngaji tak tahu. Sebab tu antara Ibnu Hajar, antara ulama Ibnu Hajar tolong bilang pada kita. Dia bagi tahu perkara yang membatalkan iman ni. Kalau nak banding dengan perkara yang membatalkan apa? Yang membatalkan semayang kita ada berapa? Kita mengaji perkara yang membatalkan wuduk lah, katakan ada berapa?
Bukan kata ngaji dalam fiqh kan. Ada 4 ke lebih kurang gitu lah. Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Tak. Bersentuhan lelaki dan perempuan tanpa lapik. Apa lagi? Gila. Apa lagi? Menyentuh kemaluan dengan perut tapak tangan. Tu 4 perkara tu membatalkan wuduk. Yang membatalkan solat ada berapa? Ulama bilang lebih kurang berapa? 7 ke apa? Tuan-tuan cek dalam kitab fiqh lah. Begitu juga dengan puasa haji tak sampai 10. Tapi bila Syekh Ibn Hajar bilang perkara yang membatalkan akidah, dia kata lebih daripada 300 perkara. Apa kita tak mengaji, tak tahu. Sedap duk bercakap kita tu yang berkaitan dengan bercakap ni nampak sikit. Yang dalam i'tikad ni masing-masing kena tahu masing-masing lah. Kita ada dak i'tikad macam ni dalam hati kita. Kalau ada, beringatlah takut-takut terkeluar daripada agama Islam. Yang ketujuh, perasaan ragu-ragu terhadap mana-mana satu dari perkara-perkara yang tersebut di atas tadi tu. Mari ragu-ragu. Yo ke Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman? Perkara yang ketiga tu. Yo ke Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman? Kan Nabi Isa mari pula lepas tu. Ada main gitu. Padahal dalam Quran sebut dah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad ni bukanlah ayah kepada mana-mana daripada kalangan kamu, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia ni adalah Rasul Allah, utusan Allah Ta'ala dan pengakhiran kepada Nabi. Jelas ke tu Allah Ta'ala sebut. Tiba-tiba mari ragu-ragu kita. Selepas ada orang mari dakwa aku adalah Nabi. Nabi Melayu, Nabi tu, Nabi ni macam-macam lah. Ada pengikut juga walaupun begitu. Dengan ada perkara luar biasa juga berlaku pada dia. Bukan mukjizat istidraj berlaku pada dia. Luar biasa, khariqah lil adah juga. Adalah orang percaya. Mari ragu-ragu tu pun boleh mengeluarkan kita daripada Islam dah, apatah lagi percaya elok-elok beribadat pula dengan apa yang dibawa ajaran sesat tersebut. Baik, yang ke-8. Berbalik-balik hati. Berbolak-balik ni hati ni. Di antara nak jadi kafir ataupun tak nak. Atau bercita-cita hendak menjadi kafir pada masa yang akan datang ni. Na'udzubillah min zalik lah. Minta jauh daripada hati kita ni. Bercita-cita nak tukar daripada agama Islam yang kita anut kepada agama kafir. Baik. Habis 8 perkara. Sikit itu dia bagi tu. Dalam kitab-kitab besar disebut banyak lagi. Dalam Fiqhul Akbar disebut panjang lagi lah. Baik. Bahagian yang kedua, perkataan. Iaitu dia kata tiap-tiap perkataan yang mencaci, menghina, merendah-rendah, mengejek-ngejek dan mempermain-mainkan nama Allah, sifat-sifatnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya serta hukum-hukum yang diterangkan oleh rasulnya. Contoh apa? Contoh, kita baca Quran, Alif Lam Mim satu lagi lah. Aku tak percaya dengan mim tu. Kafir. Walau satu huruf daripada Quran. Lepas tu Alif Lam Mim tu termasuk dalam ahruful muqatta'ah tu. Termasuk dalam huruf-huruf yang putus-putus. Huruf yang putus-putus ni kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, ulama tafsir pun kata Allahu a'lamu bimuradih. Allah sahaja yang tahu dengan apa yang nak dimaksudkan dengan huruf putus-putus tu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Sad, Alif Kaf, Ha Ya Ain Sad, Nun Qaf dan sebagainya tu. Allah je tahu dengan murad dia. Kita tak percaya satu huruf daripada huruf muqatta'ah tu boleh keluar daripada agama Islam. Sebut dah kan? Tak baca satu huruf haram dah. Tak baca satu huruf. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tak ada hak. Haram dah perbuatan kita. Sebab apa? Menggugurkan satu huruf daripada ayat tu. Bab tu ngaji
Biar boleh tengok mulut guru dia baca macam mana. Wastaghfir mana hol lah ke? Tak ada. Sebab tu kena ngaji biar guru sebut kita tahu gini cara sebut dia. Sebab apa? Gugur satu huruf kita tak ada lah siapa kata aku tak percaya dengan huruf ha tu sebiji. Tak ada lah kita. Tapi perbuatan kita tu dah haram dah sebab menggugurkan satu huruf daripada Al-Quran. Sebab tu nak baca Quran, biar betul-betul baca. Sebab tu bila kita masuk nak ngaji Quran je, belajar tajwid jadi fardu ain pada kita. Asal fardu kifayah. Asal fardu kifayah ada orang ngaji bab fardu bab tajwid, lepaslah kita. Tapi bila kita nak masuk baca Quran, jadi fardu ain kena ngaji ilmu tajwid. Gitu. Baik. Orang ngajar ilmu tajwid sekarang ni rata-rata online pun banyak, bersemuka pun banyak. Baik. Nak isyak dah ni 4 minit lagi. Mana tadi? Itu contoh mudah tuan-tuan Dan juga perkataan yang menolak, menafi dan mengingkari segala perkara yang sekata alim ulama menthabitkannya, mengisbatkannya atau menafikannya. Sepakat ulama tu maknanya perkara yang diijma' oleh ulama. Kita tak percaya, kita menafikan, mengingkari apa yang disepakati oleh para ulama. Boleh jatuh kafir. Atau menafikan serta diketahui oleh orang ramai bahawa perkara itu dari agama. Yang ini kita mengingkari, menafikan perkara yang wajib maklum minad din bid-darurah. Dalam istilah dalam istilah usuluddin kita biasa dengar kalimah ni. Maklum minad din bid-darurah. Maknanya benda yang jelas-jelas. Maknanya benda jelas ni contoh dia apa? Contoh sembahyang Jumaat. Contoh puasa Ramadan. Sembahyang Jumaat ni tak ada orang tak tahu wajib dia. Budak ke, orang tua ke, siapa? Laki ke, perempuan, Muslim tak Muslim, dia tahu sembahyang Jumaat ni wajib kepada orang Islam. Tak ada orang tak tahu bahawa orang Islam ni kena tutup aurat. Muda ke dia, tua ke dia, laki ke dia, perempuan ke dia, kafir ke dia, Muslim ke apatah lagi, tak ada yang tak tahu. Ini dipanggil benda maklum minad din bid-darurah. Sangat-sangat terang hukum dia. Bahkan orang kafir pun tahu, mu tak puasa bulan Ramadan. Semua orang puasa. Sebab apa? Dia tahu bulan Ramadan ni bulan orang Islam berpuasa. Tiba-tiba kita orang Islam tak berpuasa. Tu kata perkara yang maklum minad din bid-darurah. Bila kita ingkar, bila kita menafikan tak wajib pakai tudung zaman sekarang ni musim panas-panas ni, boleh mengeluarkan kita daripada agama Islam. Tak nak pakai sudah, senyap-senyap sudah. Pakai lagi baiklah. Tapi jangan duk cakap benda tu tak wajib. Sebab apa? Kita dah merubah hukum daripada wajib kepada tak wajib. Kita dah merubah hukum Allah Ta'ala. Baik. Misalnya, dia bagi contoh. Seperti katanya mengenai mana-mana hukum Islam. Hukum apa ni? Hukum ini sudah lapuk. Contoh. Bab apa? Bab poligami. Dulu pernah juga kecoh bab poligami ni. Dia kata hatta pada Nabi. Nabi ni tak bertanggungjawab betul lah. Bukan poligami lagi. Tinggal bini duduk rumah. Seorang diri. Dia duduk mana? Pergi sembunyi di Gua Hira Pergi bertemu dengan Jibril. Tinggal bini dia tanpa tanpa nafkah, tak bertanggungjawab. Tu kafir tu. Perbuatan tersebut mulut kita keluar tu. Orang yang keluar mulut macam tu, kita bookmark dia. Sebab apa? Kalau dia tak taubat, haram kita tanam dia di tanah perkuburan Islam. Haram kita semayang atas dia. Kita pula dosa semayang pada dia. Kena bookmark orang ni. Taubat kedok lagi dia ni daripada cakap ni. Benda contoh-contoh depan nanti ada. Ni orang yang kafir keluar daripada Islam ni, hatta ulama kata harus bagi dia ataupun keluarkan dia kalau dah dikebumikan dalam tanah perkuburan Islam.
Gali semula, bawa keluar, bahkan harus bagi makan kepada anjing-anjing liar. Ya. Tu nak bagi tahu hina tak hina. Lepas tu banyaklah contoh, dia bagi 14 contoh depan. Kita tengok akan datang insya-Allah. Sambung kata wallahu a'lam wa ilmuhul atam.